seterusnya kita nak dengar tazkirah pendek lah daripada Ustaz dengan tajuk berkaitan dengan surah Ad-Duha. Okey, pada yang baru join, kita dah selesai tadi bacaan Yasin, Al-Mulk, Al-Kahfi dan doa khatam Quran tadi. Dan sekarang adalah sesi untuk tazkirah pendek. Kalau ada nak tanya soalan, boleh tulis kat ruangan komen lah berkaitan dengan tajuk lah. Okey, dipersilakan Ustaz. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Master Amir selaku pengerusi majlis untuk malam ni. Alhamdulillah tahun ini kita bersyukur kepada Allah SWT kerana masih lagi diberikan peluang dan ruang untuk kita sama-sama melakukan amal ibadah, khususnya kita di malam Jumaat yang diberkati ini. Pada kesempatan ini juga saya rasa saya perkenalkan diri saya ringkas je lah, nama saya Muhammad Aizat Shimei Birozani. Salam pengenalan buat semua saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, boleh panggil Aizat sahaja. Jadi insya-Allah pada malam ini saya akan berkongsi sedikitlah berkaitan dengan tajuk yang saya nyatakan, iaitu pesanan surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ni secara peribadinya bagi saya sendirilah, surah Ad-Duha ni merupakan antara satu surah yang pendek, kita selalu dengar dia juzuk 30 kan, jadi dia surah yang pendek. Tapi mesej di sebaliknya tu insya-Allah saya akan cuba kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan makna yang sangat besar. Saya pergi sekali lalu saja, kita bacakan sekali lalu dan terjemahan dia lah berkaitan dengan surah Ad-Duha. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Demi waktu duha dan juga demi malam apabila sunyi sepi. Secara ringkasnya, ayat ini kita panggil sebagai ayat sumpah. Kita panggil ayat sumpah. Allah SWT bersumpah. Wow kat situ, wad-duha wal-laili idza saja. Kalau kita macam kita ada, kalau di mahkamah syariah selalu yang kena sumpah kita wallahi, kan kita sebut wabillahi watallahi, itu maksud kita bersumpah. Tapi kita sebagai manusia, kita bersumpah dengan apa yang paling orang kata yang lebih hebat daripada kita, kan. Sebab tu kadang-kadang kalau agama lain, aku bersumpah dengan mak lah, aku bersumpah dengan itulah, bersumpah dengan ini, maksudnya dia akan bersumpah dengan benda yang lebih hebat daripada dia, nak menunjukkan bahawasanya dia serius lah. Jadi kalau kita bersumpah dengan Allah SWT. Tapi Allah SWT dialah yang maha hebat, dialah yang paling hebat. Jadi dia tak bersumpah dengan yang atas kerana tak ada dah lebih atas daripada dia. Allah yang maha hebat. Jadi Allah SWT bersumpah dengan makhluk yang dia sendiri cipta. Kan? Macam kita bangga dengan hasil kita bangga dengan produk kita bangga dengan hasil yang kita lakukan lah. Jadi Allah SWT berbangga dengan makhluk yang Allah SWT ciptakan. Jadi ada banyaklah dalam Quran Allah SWT bersumpah dengan macam-macam. Matahari, langit dan sebagainya. Jadi dalam surah Ad-Duha Allah bersumpah dengan wad-duha, waktu duha, dan ulama mengatakan waktu pagi secara umumnya, dan juga wal-lail, waktu malam. Waktu pagi dan waktu malam ni bagi mereka yang merasakan kepentingan dia akan rasa kepentingan dia. Bagi kita, kalau kita tak rasa kepentingannya, kita akan, orang kata apa, kita akan ambil sambil lewa je. Pagi tu pagilah, malam tu malam. Tapi bagi orang yang menghayati, bagi orang yang orang kita panggil tadabbur, memahami pagi, menghargai nikmat Allah SWT, dia akan rasalah nikmat paginya dan dia akan rasa nikmat malamnya. Bagi orang yang kerja penat daripada pagi, kan, kerja yang fizikal penat ke, mental penat ke, dia akan rasa bilalah nak malam, sebab malam nanti nak rehat. Bilalah nak malam sebab nak balik rumah, nak jumpa dengan anak isteri dan sebagainya. Jadi dia akan rasa nikmatnya dengan waktu malam. Bila orang pada waktu malam, dia pula rasa bilalah nak pagi. Aku nak buat kerja ni, banyak lagi tertangguh ni. Secepatlah pagi. Tidur-tidur rasa macam lama pula. Bangun kat mata, tengok jam, pukul 1 lagi. Tidur lagi, buka jam, baru pukul 2. Kata rasa macam dah lama dah tidur. Tapi rasa lama lagi. Jadi dia rasakan nikmat waktu pagi tu dia nak cepat. Jadi itulah pagi dan juga malam. Bagi mereka yang merasakan nikmatnya, dia akan rasa apakah nikmat pagi dan juga nikmat malam. Kemudian Allah SWT sambung. Allah kata, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah kata, Tuhanmu, wahai Muhammad, tidak meninggalkan kamu dan tidak juga membenci kamu.
Dekat sini saya selit sikit behind the story surah ni. Kenapa surah ini diturunkan kepada Nabi SAW? So dalam Al-Quran ni dia ada surah-surah, ada ayat-ayat yang dia ada kita panggil asbabun nuzul ataupun sebab diturunkan. Kenapa ayat itu diturunkan? Tak semua ayat Quran yang ada asbabun nuzul, tapi hanya beberapa ayat yang dia ada asbabun nuzul. Jadi surah Duha ni dia antara surah-surah awal yang turun pada Nabi ketika Nabi ditabalkan menjadi, ketika Muhammad bin Abdullah ditabalkan menjadi Nabi. So surah Duha ni antara surah yang awal diturunkan pada Nabi. Cumanya bila turun ayat surah-surah yang pertama, macam mana kita tahu kan ayat pertama yang diturunkan, bacalah Iqra. Itu kan kita selalu dengar kan ayat pertama Iqra. Jadi turunlah surah Iqra, Bismillahirrahmanirrahim khalaq, turunlah ya ayyuhal mudaththir, surah seterusnya. Kemudian ada satu jangka masa yang mana Al-Quran itu terberhenti seketika. Ayat Al-Quran tu Allah SWT berhentikan seketika turun. Kalau Iqra dengan Al-Mudaththir tu dia dekat-dekat je jarak tempoh masa dia. Tapi Ad-Duha ni dia ada satu tempoh masa yang Allah SWT panjangkan, lambatkan. Ada pendapat ulama kata 15 hari Allah SWT tak turunkan wahyu. Okay, kita kena faham, Nabi SAW waktu ni dia baru je masuk, bukan baru masuk Islam, baru je ditabalkan menjadi Nabi. Kalau macam kita kan, kita orang baru je ajak, maksudnya ikutlah buat satu kerja kan, sebagai contohnya. Tapi baru ajak, tengok-tengok, kena tinggal. Tak ada orang guide kan, kena tinggal. Kita ni baru je daftar, tapi tiba-tiba kena tinggal. So kita rasa macam, macam mana ni? Dah lah aku baru masuk, tak tahu apa, lagi kena tinggal. So keyakinan kita akan berkurang terhadap apa yang kita tengah nak bawa tu. Betul tak? Jadi Nabi SAW, kita kena faham, dia juga adalah seorang manusia, Muhammad bin Abdullah, sebagai manusia biasa, tapi diangkat menjadi Nabi. Tanggungjawab dia sangat besar. Bawa wahyu yang mana dia tahu orang takkan senang untuk terima. Sebab nak bawa agama baru. Tapi dandan pula Allah SWT ada bagi gap kat situ. Jadi Nabi SAW berasa sedih. Sebab dia rasa macam dia kena tinggal. Dah lah dia rasa macam tu. Orang musyrikin Mekah pula mengapi-ngapikan lagi. Dalam satu pendapat, dikatakan bahawasanya isteri Abu Lahab kan yang jahat tu, isteri dia, Ummu Jamilah, dia kata apa? Dia kata wadda'a Muhammadan rabbuk, Tuhan kamu telah meninggalkan kamu. Dia kata macam tu. Dia kata Tuhan, sebab dia pun tak percaya, tapi dia kata Tuhan kamu telah meninggalkan kamu. Dalam riwayat lain lagilah jahat. Isteri Abu Lahab kata syaitan kamu telah meninggalkan kamu. Syaitan tu merujuk pada Tuhan Muhammad lah, dia kata itu. Jadi bila Nabi SAW selaku manusia biasa yang ada perasaan, dia pun rasa sedih. Dia rasa Tuhan marah ke kat dia sampai tiba-tiba Tuhan tinggal dia. Jadi turunlah ayat Quran, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah kata, surah Duha ni kata Tuhan tak tinggalkan kamu dan Tuhan juga tidak marah kepada kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat seterusnya Allah kata, dan akhirat itu lebih baik daripada al-ula, dunia. Akhirat itu lebih baik pada dunia. Saya ringkaskan saja bahagian ni. Kemudian Allah kata, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah SWT kata, Allah akan berikan, pasti kelak nanti Allah akan berikan kepada kamu sesuatu yang kamu akan redai. Di hari akhirat nanti Allah akan bagi pada kamu sesuatu, kamu ni Muhammad, Allah akan bagi sesuatu yang kamu redai, iaitu nikmat yang tidak terhingga, yang tidak terkira di hari akhirat nanti. Okey. Seterusnya, saya sambung lagi. Allah SWT kata, alam yajidka yatiman fa'awa. Okey, sebenarnya saya selitkan teruslah dalam muka ni, masa kita pun tak banyak kan, kita selitkan terus. Dalam surah ni sebenarnya Allah SWT nak menunjukkan ataupun nak mengajar kita dalam keadaan kita ni sedih, kita ni hampa, apa yang kita patut lakukan. So surah ini dia menunjukkan dia bagi kita tips macam mana kita nak berhadapan dengan emosi perasaan kita. Sebabnya Nabi SAW dia sedih waktu tu. Jadi bila dia sedih, macam mana kita nak pujuk diri? Kat sini Allah SWT tunjukkan. Apa yang Allah buat yang pertama, bila Allah SWT pujuk Nabi, Allah SWT, okeylah Allah bagi nikmat banyak-banyak. Tak. Tapi apa yang Allah buat, Allah SWT ingatkan kepada Nabi keadaan dia dulu. Maksudnya Allah nak Nabi SAW muhasabah. Sebab tu Allah kata, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, wajadaka ailan fa'aghna. 3 benda ni Allah kata. Allah kata, wahai Muhammad, alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad, bukankah dulu engkau sedih-sedih ni, engkau nak sedih-sedih ni, bukankah dulu engkau tu yatim? Kemudian fa'awa, Allah bagi tempat perlindungan. So Allah SWT nak suruh Nabi Muhammad SAW untuk bukan berhenti, maksudnya okey, kau sedih, kau marah, okey, tapi cuba kau fikir, cuba kau rasional diri kau. Kau ni dulu yatim, tapi Allah SWT selamatkan. Fa'awa, Allah SWT bagi perlindungan. Meninggalnya Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Nabi, mak Nabi ada lagi. Meninggal mak,
pakcik apa ni atuk ada lagi. Meninggal atuk, pakcik ada lagi. Sehingga kan Nabi SAW membesar tu masih lagi ada seseorang di sampingnya. Walaupun ulama mengatakan Allah SWT nak train Nabi ni untuk jadi kuat. Tapi Allah SWT kalau nak train Nabi jadi kuat, Allah SWT boleh jadi Nabi ni yatim piatu langsung, tak ada ahli keluarga. Tapi tidak, Allah SWT tinggalkan mak, pakcik, atuk. Sebab apa? Ini menunjukkan bahawasanya macam mana pun manusia itu kuat macam mana pun, tapi dia memerlukan pada kasih sayang keluarga. So keluarga tu sangat penting. Kemudian Allah SWT kata, wajadaka dhalan fahada. Kamu ni dulunya, dhal ni kalau kita terjemah bahasa Arab maksudnya sesat. Tapi Nabi SAW ni dia tidak sesat, maksudnya zaman sebelum Islam datang Nabi ni buat dosa, bukan. Tapi nak katanya Nabi SAW ni dia tidak dapat lagi hidayah Islam, maksudnya mukjizat itu lagi. Kemudian Allah SWT fahada, Allah berikan petunjuk, Allah bagi hidayah kepada Nabi, tabalkan Nabi jadi Nabi lah, seorang Nabi. Maksudnya dulu Nabi ni manusia biasa, tapi Allah SWT bagi kelebihan jadi seorang Nabi yang maksum dan dijanjikan syurga. Dan terakhir Allah kata wa wajadaka ailan fa'aghna. Dulunya Nabi ni miskin, kemudian dikayakan. Miskin maksudnya kata apa? Maksudnya Nabi dikayakan dengan Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi. Bila Nabi bawa agama tu, Khadijah membantu Nabi dari sudut kewangan dan sebagainya. Dan banyak lagi lah bantuan-bantuan yang Allah SWT bagi. Jadi Allah SWT macam mana nak train Nabi untuk pujuk diri. Allah SWT kata, okey, kau marah, kau sedih, tapi pause kejap, cuba kau fikir, apa nikmat yang kau dah ada sebelum ni? Adakah sekarang ni kau tak ada langsung nikmat, sampai kau bersedih sangat-sangat, ke kau ada nikmat, cuma ni kau kena ingat balik. Kemudian Allah SWT tutup, Allah kata, bila kau ada nikmat, bukan maksudnya kau kena bermegah. Sebab tu Allah kata, fa'ammal yatim fala taqhar. Oleh itu, apabila dengan anak yatim, maka janganlah kau berkasar. Allah kata kat Nabi, jadi dengan ada anak yatim, janganlah kau berkasar dengan anak yatim. Sebab apa? Sebab dulu kau pun yatim. So, bila dulu kau pun yatim, orang buat baik dengan kau, mak, pakcik kau baik, atuk kau baik. So, bila kau jumpa anak yatim, kau janganlah buat jahat pula kat dia. Macam tu. So, kita muhasabah diri dengan kita ingat nikmat kita yang kita ada. Dan apabila orang ada dalam kesusahan, kita janganlah siksa orang tu pula. Tapi kita kena fikir, kalau kita berada di tempat dia, kita pun mengharapkan benda yang baik untuk kita. Kemudian Allah kata wa ammas-sa'ila fala tanhar. Dan apabila ada orang meminta sedekah, as-sa'il ulama ada terjemah sebagai meminta sedekah, ada juga ulama kata ada orang meminta ilmu. So dulu kau ni dalan Muhammad, kau ni dulu sesat, kau ni tak jumpa Quran. Tapi fahada, Allah bagi petunjuk. Jadi bila ada orang tanya kau ilmu, ada orang tanya macam mana nak buat ni, ada orang tanya tips-tips, maka kau juga janganlah fala tanhar, kau janganlah marah dia orang. Sebab dulu kau pun mencari, so kali ni kau pula kena bagi. Macam tu. So ilmu yang kita dapat, kita pula kena share kat orang. Dan terakhir Allah kata, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dan juga dengan nikmat-nikmat Tuhan kamu itu, maka hendaklah kau ceritakan, hendaklah kau berkongsi. Maksudnya kita bersyukur dengan nikmat yang kita dapat daripada Allah SWT. Jadi itu adalah pesanan surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha mengajar kita macam mana kita nak memujuk diri dalam keadaan kita ada di musibah ataupun masalah dan sebagainya. Jadi itulah macam mana Nabi SAW, macam mana Allah mengajar Nabi untuk memujuk diri. Dan lepas tu Nabi SAW maksudnya boleh ada apa-apa masalah, Nabi SAW boleh memujuk diri dengan mengingatkan kepada semua nikmat-nikmat yang Allah berikan. Saya nak tutup yang terakhir sekali. Walaupun Nabi SAW memujuk diri apabila menghadapi masalah. Hari ini kalau kita baca-baca lah kan, dalam ilmu psikologi, dia ada satu istilah dia panggil toxic positivity. Maksudnya kadang-kadang bila kita ada dengar ada orang ada masalah, kadang-kadang kita kata, alah masalah tu kecil je, tak ada apa-apa lah. Macam tu kan. So bila kita rupanya orang psikologi kata itu kita panggil sebagai toxic positivity. Maksudnya benda positif tapi dia toxic sebenarnya. Maksudnya apa? Kita tidak menyelami perasaan orang tu. Alah benda tu kecil je lah, aku boleh takkan kau boleh. Dari satu sudut benda tu sebenarnya memakan diri orang. Tapi dalam Islam kita mengimbangkan keduanya sebab Nabi SAW juga Allah train macam tu. Maksudnya untuk diri kita, untuk menguatkan dalaman kita. Macam komputer dia ada antivirus kan, menahan daripada virus, kita pun kena ada antivirus dalaman kita, dalam hati kita. Jadi bila kita ada masalah, kita nak ada orang pujuk kita, kita nak ada orang kata apa, ceriakan kita. Tapi dalaman kita sendiri kita kena bina satu dinding, bukan dinding yang menghalang, tapi maksudnya bina kekuatan. So kita bina kekuatan dengan nikmat yang kita dapat tu. Tapi satu lagi kalau kita tengok dalam kisah hidup Nabi SAW. Nabi SAW juga pernah, yang ni musibah yang Nabi dapat adalah Nabi, orang kata apa, kena tinggal sekejap lah. Bukanlah tinggal pun, maksudnya wahyu itu terhenti.
Tapi dalam kisah lain kalau kita ingat Nabi SAW, dia ada satu tahun dipanggil tahun kesedihan. Tahun kesedihan di mana atuk, isteri dan sebagainya meninggal kan. Itu adalah satu tahun yang kesedihan. Tapi kalau kita tengok pada sirah, macam mana Allah SWT pujuk Nabi? Adakah Allah pujuk dengan cara yang sama? Macam ni? Tak. Allah tak kata, dalam Muhammad, semua orang akan mati. So kau tak payahlah sedih-sedih sangat. Tak kan? Apa yang Allah SWT buat kepada Nabi Muhammad? Allah SWT berikan mukjizat Isra' dan Mi'raj. Kan kisah-kisah Isra' Mi'raj ni, kita cerita apa ni, peristiwa Isra' Mi'raj tu, peristiwa Isra' Mi'raj tu berlaku selepas kewafatan isteri dan juga apa ni, tahun ni lah, tahun kesedihan. Nak katanya Isra' Mi'raj tu adalah satu bentuk Allah SWT nak pujuk Nabi. Kita panggil emotional validation. Kita nak validate, kita acknowledge emosi seseorang tu. Sebab bila orang sedih, kita kena akui dia memang sedih. Dan kita kena hormat perasaan tu. Walaupun kita harap dia tidak bersedih, tapi kita hormat perasaan orang tu dan kita cuba untuk pujuk, kita cuba untuk bagi kata-kata positif. Macam tu. Jadi agama ni dia ada dua. Dia ada internal, iaitu ini, muhasabah diri. Dia ada eksternal, adalah kata-kata semangat dan motivasi. Nabi SAW bila sedih, Allah bagi Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni apa? Isra' Mi'raj ni vacation, cuti. Kan Nabi bercuti, Nabi berjalan daripada Mekah ke Aqsa, Aqsa naik ke atas. Itu kan berjalan. Nabi tengok macam-macam. Macam kita lah, stres-stres sekarang ni pun PKP dah dibenarkan. Kita geram nak berjalan. Sebab apa? Kita nak release tension. Jadi macam tu juga tension Nabi diriliskan dengan Allah jalankan Nabi daripada Mekah ke Aqsa, Aqsa ke naik ke Mi'raj. Sebab Allah nak release tension Nabi, Allah nak pujuk Nabi dengan cara itu. Allah jalankan Nabi pergi Mekah, pergi Aqsa. Jauh tu zaman dulu tu. Dan Nabi boleh lihat macam-macam. Naik pula buruk macam tu kan. Jadi macam-macam. Tapi walaupun Allah SWT release hilangkan perasaan sedih Nabi tu, tapi bukanlah katanya bila pergi berjalan tu balik dah okeylah boleh buat maksiat balik ke ataupun Nabi boleh relax tak. Nabi balik dengan tanggungjawab. Nabi pergi jumpa Allah, dapat solat kan. Jadi Nabi pergi tu nak release tension. Tapi Nabi pergi release tension, Nabi dapat tanggungjawab sebab Allah nak kata, okey sekarang ni kau punya stres tu dah hilang, tapi balik kau tak boleh senang-senang, kau ada tanggungjawab. Bawa lah balik tanggungjawab kau ni, iaitu solat. Dan juga cabaran Nabi ketika balik adalah orang musyrikin Mekah ketika itu tidak mempercayai Isra' Mi'raj Nabi. Dia pun question Nabi kan, tanya Nabi betul ke apa dan sebagainya. Jadi Allah SWT nak kuatkan hati Nabi untuk balik, bawa solat dan juga menghadapi orang musyrikin Mekah. Jadi nak kata di sini bahawasanya macam mana Allah SWT train Nabi untuk release tension, buang stres ataupun sedih-sedih Nabi tu, ada elemen yang internal dalaman iaitu muhasabah dengan segala nikmat. Yang bila kita sedih, kita kena ingat ya Allah sedihnya, susahnya sekarang susahnya nak cari rezeki. Tapi kita kena ingat, alhamdulillah lah walaupun susah, aku boleh lagi makan, orang lain ada yang tak boleh makan. Itu dalaman kita. Tapi dari luaran pun ya, kita kena akui bahawasanya adalah kena ada sokongan, motivasi, support system yang kuat untuk bagi kita lebih bersemangat. Jadi ada dua hala lah. Jadi saya rasa setakat itu sajalah perkongsian saya berkaitan dengan pesanan surah Ad-Duha, tambah sikit berkaitan dengan Isra' Mi'raj. Jadi saya rasa setakat itu saja. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang kurang tu saya mohon maaflah daripada diri saya, yang terkurang, yang terkasar bahasa, tersilap bahasa dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Mas Tamir dan juga melalui Ustazah Mushidah lah yang menjemput saya bertemu dengan orang kata apa, membina silaturahim baru dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi setakat itu saja. Saya doakan semoga kita semua diberikan kesihatan yang berpanjangan, dipelihara daripada segala benda-benda yang tidak diingini. Macam tadi Tuan Ahmad Tamir pun kata ada musibah yang ditimpa dan sebagainya. So insya-Allah semua itu akan menjadi penghapus dosa ataupun mengangkat darjat kita semua insya-Allah, dan kita semua akan hidup dengan cara yang lebih aman, yang lebih damai lagi insya-Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kena pula dengan orang kata perkongsian malam ni, tazkirah malam ni, macam saya cerita tadi yang ditimpa musibah kan. Maksudnya kita reflect balik apa yang kita dah dapat sebelum ni kan. Jadi saya nak tanya juga Ustaz, kalau macam tadi, kalau macam wahyu ni diturunkan melalui mimpi ke dalam keadaan sedar? Macam sebab anak tanya kan, saya pun duduk baca buku 25 Rasul tu, kira kata bercerita dengan dia kan. Jadi bila kita cakap wahyu pun semua tu, aku tanya, kata nanti kena tanya Ustaz dulu lah kot. Okey, soalan
Oh, soalan Mas Amin tu macam soalan dalam kelas saya. Oh Sebabnya ya. tajuk sama, Oh tajuk sama. penurunan wahyu. Okay, jadi penurunan wahyu ni secara ringkaslah saya ringkaskan. Penurunan wahyu ni dia ada dua cara. Yang pertama kita panggil ada perantaraan, ada messenger dia, dan yang kedua dia tak ada perantaraan. Okay. Cara yang pertama ada perantaraan tu macam kita tahulah siapa lagi yang mengantarkan wahyu iaitu malaikat Jibril lah. Jadi Nabi Allah SWT menurunkan wahyu kepada para Nabi, Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi lain pun dengan perantaraan Jibril. So Jibril boleh datang dalam keadaan rupa dia yang sebenar. Macam mana dalam kisah Gua Hira tu kan yang Nabi kena peluk dan sebagainya sampai demam dan sebagainya tu, itu Jibril datang dalam keadaan yang sebenar. Ataupun Jibril boleh datang menyerupai manusia. Malaikat boleh menyerupai manusia. Itu satu. Yang kedua, yang tanpa perantaraan, maksudnya Allah SWT direct bagi kepada para Nabi. Yang pertama, kita panggil sebagai mimpi yang benar. Macam tu kata tadilah. Saya kata tadi, mimpi yang benar. Jadi maksudnya Allah SWT bagi mimpi, sampaikan wahyu dalam mimpi para Nabi. Macam mana dalam kisah tadi saya kata, lepas Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi dapat kat Gua Hira tu, kemudian kan Nabi lari balik rumah. Bila Nabi balik rumah, Nabi minta Khadijah selimutkan Nabi sebab demam. Kemudian Nabi tidur. Kemudian Allah bagi wahyu, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang yang tengah selimut, bangun dan bagilah peringatan. Maksudnya waktu tu Nabi tidur, wahyu masuk dalam kepala Nabi, kemudian Nabi pun sedar. So itu juga adalah wahyu dari sudut mimpi. Sama juga macam kisah kita raya korban dah lepas dah kan, tapi akan datanglah raya korban kan, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Macam mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, macam mana Nabi Ibrahim dapat wahyu dia nak kena sembelih Nabi Ismail, dia nampak dalam mimpi dia. So itu antara contoh-contoh lah. Dan juga yang terakhir, so ada satu lagi, kita panggil kalam Allah SWT di sebalik hijab. Maksudnya Nabi dapat wahyu direct daripada Allah SWT secara sedar, tapi di sebalik hijab maksudnya Nabi tidak melihat Allah SWT. Contohnya macam saya kata tadi, Isra' Mi'raj. Dapat solat tu. So solat tu, Isra' Mi'raj ni bukan mimpi. Isra' Mi'raj ni yang kezatan. Dia sedar, Nabi sedar. Real punya. Tapi adakah Nabi nampak Allah SWT? Tidak. Kerana kita hanya boleh melihat Allah di akhirat nanti. Tapi adakah Nabi dapat direct daripada Allah? Ya. Nabi dapat macam mana? Wallahu ta'ala alam lah. Kita tak tahulah dalam bentuk apa kan. Wallahu ta'ala alam kita tak tahu. Tapi Allah SWT bagi kalam direct kepada Nabi, tapi di sebalik hijab. Jadi itulah dia ada, saya boleh kata 4 lah. Ada 3 cara lah. Ada wahyu itu kita disampaikan. Oh, okay. Itu saja. Itu sajalah soalan daripada anak saya. Saya pun dapat belajar juga. Kerana kita pun dah nak recap kan, dah lama tinggal. Okay. Sebab sekarang budak-budak pun dia advance. Dia tengok YouTube, dia banyak baca buku semua. Jadi kadang kita pun kena cepatlah. Kena update jugalah dengan benda-benda macam ni kan. Okey, terima kasih Ustaz atas perkongsian pada malam ni. Okey, semoga insya-Allah kita akan jumpa lagi lah. Ada yang tulis kat sini, bila sedih kita baca surah Ad-Duha untuk kita mengingatilah peristiwa yang macam Ustaz cakap tadi lah. Kan? Maksudnya 15 hari lah, maksudnya tempoh Rasulullah. Ada pendapat ulama, betul? Pendapat ulama. Okay. Terima kasih, terima kasih saja Ustaz. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi ya. Terima kasih juga kepada Ustazah Musyidah kita selaku perantara lah. Ni semua kawan-kawan satu college lah semuanya. Alhamdulillah memudahkan urusan kami lah untuk dapat, sebab kami nak cari ustaz pun tak mudah lah kalau tak ada kenalan kan. Terima kasih ya Ustaz. Okey, terima kasih semua. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada yang lain yang sudi join pada malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan.